Di tengah kehijauan Sintok Kedah, ada sebuah gedung ilmu yang sangat membanggakan, menawarkan program yang berkualiti dan pastinya dengan fasiliti dan teknologi yang sangat membanggakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Syahril Serafuddin, sangat bertuah sebenarnya dijemput untuk bersama dalam program Hello Sintok ini yang disiarkan melalui YouTube channel UUM Today. Dan pastinya kalau anda yang melihat saban waktu sebenarnya garapan episod yang dibawakan oleh pihak UUM sendiri, ada banyak perkongsian ilmu yang dibawakan. Cuma kali ini special, istimewanya kita nak perkenalkan genre ataupun bidang-bidang yang ditawarkan di Universiti Utara Malaysia. Dan kita sedia maklum, UUM pastinya merupakan sebuah universiti yang diidam-idamkan sebenarnya oleh mahasiswa ataupun mereka yang macam saya dah bekerja tapi teringin nak sambung pengajian, teringin nak dapat qualification yang lebih baik. Jadi UUM antara pentas yang saya pasti akan membuatkan anda rasa teruja bila tuan-tuan dan puan-puan memilih untuk melanjutkan pengajian di sini. Dan hari ini sebenarnya kepada yang berminat dalam genre ataupun bidang yang disebut sebagai sains kuantitatif. Anda kena dengar betul-betul kerana kami nak bawakan 3 orang figura yang sangat istimewa untuk bercerita dan juga memberikan sedikit pengenalan, penerangan dan mungkin inspirasi kepada tuan-tuan dan puan-puan semua yang akan melanjutkan pengajian dalam bidang ini. Dan ini dia 3 tetamu saya pada hari ini. Saya minta izin untuk baca betul-betul nama orang ni, kalau salah baca nanti. Di sebelah saya yang segak bergaya ni, rasa lebih kurang sebaya kot kita. Kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Jafri Haji Zulkifli Hiu yang merupakan pengerusi program Sarjana Muda Sains Pemutusan SQS. Apa khabar Prof Madya, Doktor? Alhamdulillah. Panggil Jeffrey tak apa, tak payah. Jangan nak dapat doktor tu susah kan. Dr. Jeff kan? Boleh lah. Student panggil apa biasa? Student. Betul ni nak tanya. Student biasa panggil Abang Jet. Memang muda betul, you know? Untuk program sebagai Dr. Jeff. Okey, dan di tengahnya kita ada Dr. Sahuba Ali Muhammad Nadar Khan yang merupakan pengerusi program Pasca Siswazah SQS. Doktor, apa khabar? Alhamdulillah. Baik. Kalau doktor pula, student panggil apa biasa? Panggil Sir. Sir? Oh, ringkas eh? Ya, Okey, baik. Thank you, sir. Okay. Saya panggil Dr. Sahuba boleh? Alhamdulillah. Baik. Dan di hujung sana, nasib baik ada bunga dekat sini. Kalau semua kumbang ni... Kita ada Profesor Madya Dr. Suhaida Abdullah, pengerusi program Statistik Industri. Doktor, apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Kalau doktor pula biasanya kakak manis. Selalu pelajar panggil Dr. Su. Dr. Su. Dia ada nama ringkas-ringkas kan. Baik. Terima kasih banyak saya ucapkan Prof Madya dan juga Dr. Sudi bersama kami pada hari ini. Saya nak mula dengan sebelum kita masuk bab pusat pengajian sains kuantitatif ni. Saya rasa bakat-bakat ataupun talent yang ada di UUM ni bila saya tengok sekali lalu, power. Ini tuan-tuan perempuan walaupun muka nampak muda tapi pengalaman lama di UUM. Mungkin kalau kita boleh berkenalan dalam 1 minit setiap orang. Dr. Jeff dulu, bila masuk ke UUM dan kepakarannya dalam bidang mana? Silakan. Saya sebenarnya student UUM. Masa 97 98 and then ambil teknologi maklumat. Lepas tu ditawarkan sebagai tutor 2001. Kemudian menyambung pengajian ke Universiti Teknologi Malaysia. Lepas tu balik sini ditawarkan sebagai tutor. And then terus jadi pensyarah tahun 2003. Sekarang ni lebih kurang 2003, 2023. Lebih nak 20 tahun lah. Lebih kurang 20 tahun lah. Sebelum tu bidang saya lebih kepada macam modelling. Maksudnya kita ada satu masalah, and then kita modelkan menggunakan pemodelan sistem dinamik. Dia sistem dinamik lebih kepada program yang kompleks, and then kita modelkan dia, and then kita cari solution daripada yang tu. Nampak dia cakap senang je, tapi saya dengar tu berkerut dah. Tapi seronok, suka bidang ni. Alhamdulillah. Okey, baik. Setakat ni okeylah. Okey. Terima kasih Dr. Jeff. Dr. Sahuba. Okay. Dah berapa lama dah bertugas dan kepakarannya dalam bidang mana? Saya dah bertugas di sini. Saya mula berkhidmatan di sini pada tahun 2000. 99 lah sebenarnya. 99 tu ditawarkan sebagai tutor. Sebagai pensyarah tu start berkhidmat tahun 2000. Saya dah jana baru. Ya. Dia tu hanya saya. Alright. Jadi dah hampir 23 tahun lah di sini di UUM ni. Memang first and I think hopefully the last place lah, because saya sangat sukalah berada di sini. Alhamdulillah dengan persekitaran yang sangat
aman, damai, selesa. Right. Kalau pelajar datang pun dia akan suka lah tempat ini sebenarnya. Okey. Jadi dari segi kepakaran saya ni, saya bidang sains putusan, lebih kepada kepakaran saya adalah bidang penentuan kecekapan. Kita panggil efficiency measurement lah. Jadi ada dan juga kita kata pengoptimuman, bidang pengoptimuman lah. Di mana kita bentuk model untuk optimumkan, because apabila sesuatu organisasi hendak produce sesuatu ataupun dalam menghasilkan sesuatu, jadi dia sentiasa dia tertekan dengan sumber resources, kita panggil resources yang limited, yang terhad. Jadi dalam keadaan seperti itu, bagaimana kita membuat keputusan yang terbaik yang dapat mencapai satu penyelesaian yang optimum, itu kita kata optimization lah. Yang tu satu bidang lagi. Satu lagi kepakaran saya adalah bidang penentuan kecekapan. Bagaimana unit-unit organisasi bertindak, because dia menggunakan input untuk menghasilkan output yang kita target. Jadi bagaimana kita tentukan berapa cekap organisasi itulah. So itu lebih kurang bidang kajian saya dan kepakaran saya, insyaAllah. Bila Dr. Sobah cerita tu, saya nampak dia sangat ikhlas tentang bidangnya. So, semua dalam kepala dah tu. Baik. Dr. Sobah, saya ada banyak soalan lagi, mungkin kita sentuh selepas ni. Kita nak dengar suara Prof. Madya Dr. Suhaida. Mungkin kita nak berkenalan sekejap kepakarannya dan dah berapa lama bertugas di sini. Okey. Kalau nak kira sejarah macam mana saya boleh join UUM, saya menerima panggilan pukul 10 malam. Pada ketika itu saya sedang dalam perancangan menyambung pelajaran master dalam statistik di UKM. Sebab saya undergrad pun di UKM, sarjana muda pun di UKM. Jadi ketika tu saya masih mencari siapa yang boleh menjadi sponsor, dan saya seperti orang mengantuk di sorongkan bantal lah, diberi tawaran untuk menyambung master di UKM, tetapi dengan biaya daripada UUM. Dan saya pun diambil sebagai tutor lah pada ketika itu, dalam tahun 2000 macam tu. Lebih kurang macam Dr. Sahuba jugalah, junior sikit kot daripada Dr. Sahuba. Jadi saya mula-mula berkhidmat sebagai tutor pada tahun 2000. Habis master saya terus sambung perkhidmatan sebagai pensyarah lah pada 2001 macam tu, lebih kurang dalam 20 lebih tahun lah. 20 tahun Dia punya sebut 20 lebih tahun. Baik. So pendek kata, pengalaman mereka lama jugalah bertugas di sini, dan alhamdulillah semuanya happy bekerja kat sini kan. Okey. Memang pencen kat sini kot. Pencen kat sini terus tu. Baik. Tuan-tuan dan puan, jom kita bantu siapa sahaja di luar sana yang mungkin berminat nak sambung pengajian dalam bidang sains kuantitatif. Terlebih dahulu saya nak mohon mungkin siapa yang boleh bantu kita untuk beri pengenalan program pengajian sains kuantitatif atau pusat pengajian sains kuantitatif SQS ni, dia apa kelebihannya dan bagaimana struktur dia punya pengajiannya. Okey. Apa ni? Ikutkan sains kuantitatif tu maksudnya kalau ikutkan program yang ditawarkan tu, dia lebih kepada pembuatan keputusan semuanya. Okey. Cuma mungkin kaedah yang berbeza lah. Okey. Contohnya macam kita ada 3 program sarjana muda, which is sains pemutusan, decision science, business matematik, matematik perniagaan dan juga statistik industri, industrial statistik untuk program UG lah. Untuk program pasca siswazah kita ada 5 program, 1 PhD, 3 coursework. 2 full coursework. 2 full coursework dan 3 program Penyelidikan sepenuh. full research. Yang tu. Okey, kalau ikut sejarahnya, SQS ni sebenarnya berasal daripada School of kita tak panggil school dulu sebab UUM ni dia banyak berubah struktur dia. Bermula dengan dulu kita panggil sebagai Sekolah Teknologi Maklumat. Daripada Sekolah Teknologi Maklumat ni keluar Sekolah Sains Kuantitatif. Lepas tu tukar kepada Fakulti Sains Kuantitatif. Lepas tu sekarang ni balik Sains Fizikal. Lepas tu balik kepada Pusat Pengajian Sains Kuantitatif, School of Quantitative Sciences. Yang tu macam saya cakap tadi, program yang kami tawarkan ni lebih kepada macam mana mengajar student untuk buat keputusan menggunakan kaedah kuantitatif. Sebab kita ada kalau saya selalu pergi promosi, saya akan tanya student, kalau biasa orang buat keputusan, dia akan pakai intuition, dia punya pengalaman. Tapi yang ni
kita mengajar student menggunakan kaedah yang logik, iaitu menggunakan dengan nombor lah, bermain dengan nombor. Biasa nombor kan logik kan. Macam itulah. Itu yang kami SQS ni mengarah ke arah yang tu, pembuatan keputusan. Sebab dalam hidup ni memang semua ada masalah. Betul. Kan? Jadi cara macam mana kita nak selesaikan masalah tu? Baik, saya fokus dulu tentang ijazah sarjana muda. Ada 3 tadi disebut. Ya. Maksudnya untuk kita tak ada diploma dekat sini kan? Tak ada. Semua ijazah bermula dengan ijazah sarjana muda. Jadi mereka yang dah belajar diploma apa yang biasanya sesuai untuk masuk dalam ijazah sarjana muda 3 ni? Untuk 3 ni macam business matematik dengan statistik. Oh, okey. Dia perlukan kuat sikit lah dia punya foundation in mathematics. Tapi untuk decision science ni, sains keputusan ni, kami tak tekankan sangat matematik. Kami banyak apply. Apply. So apply tu maksudnya dia tak adalah macam sorry to say lah, cacing-cacing semua tu terlalu banyak, tak adalah. Kan? Cik Syarif faham. Ya. Okey, tapi dia banyak apply. Maksudnya kita menggunakan matematik tu macam mana kita nak solve the problem. Okey, maksudnya kalau mereka yang ada diploma dalam bidang yang agak berbeza terus dalam line matematik ni, mungkin suka sikit lah kot. Sukar untuk dua program. Asalkan dia masa SPM dulu dia ada ambil matematik tambahan. Matematik tambahan. Dia masih lagi boleh kalau walaupun diploma di dalam bidang perniagaan ke contohnya, tapi dia ada mengambil matematik tambahan, insya-Allah dia boleh lagi bawa. I see. Okey, biasanya lebih kurang begitulah. Program kita walaupun kuantitatif dan mungkin Dr. Jack tekan ni kalau kita minat matematik kita tekankan kuantitatif. Tapi selain pada itu kita juga lebih kepada applied dan juga kita cuba integrate dengan trend terkini lah, iaitu kita buat data analitik, di mana dia buat macam data mining dan programming, yang mana dia cuba mencari, because data ni sekarang macam kan trend ni big data and jadi menjadi bualan. Jadi maksudnya data sebagai data sahaja dia tak membawa apa-apa faedah kepada organisasi. Jadi mungkin pelajar kita cuba aja dengan kaedah kuantitatif yang dia belajar, dia cuba find the insight maklumat daripada data tu. Jadi kita cuba pasal tu kita lebih tekankan very hands on, di mana dia boleh explore data tu, dia boleh come out dengan trend and so on. Kita cuba mengajar kaedah itulah. Jadi dia tak payahlah macam Dr. Jeb kata, tak adalah macam cacing-cacing formulit, buktikan teorem dan sebagainya. Itu bukan kita tak ada langsung. Tak terlalu teoretikal dan bukan kita kata kita ni very light, kita tak ajar mengajar benda tu, tapi kita masih mengajar because yang tu adalah satu bidang yang asas untuk ni perlu. Tetapi at the same time bukannya sampai kita tekankan yang tu sangat. Kita lebih kepada dia boleh apply, dia boleh explore, apply data tu. Yang tu yang kami tekankan di sini lah. Jadi pelajar tak payah takut lah. Kalau dia kata dia takut sangat tu, dia tak payahlah. Betul, kadang-kadang kita skeptikal. Yes. Saya tahulah gitu. Ya, orang minat matematik lain. Macam kita dulu kalau SPM, Allah and math. Tapi sebenarnya bila cerita macam tu tadi, dia jadi seronok pula. Teori ada. Tapi praktikal tu akan memudahkan kita. Jadi kita cuba kaitkan. Kita cuba kaitkan. Macam saya nak bagi contoh dalam kelas pun kita sebenarnya kadang tu kita ambil, apabila saya mengajar theoretically, ini dia. Tapi apabila belajar tu mungkin kita boleh bagi satu example, satu contoh yang very textbook case, yang mana you ada ini, you dapat, you selesaikan. Pelajar tak dapat appreciate bagaimana really dia boleh menggunakan benda tu. Jadi pendekatan yang kami selalu guna ialah banyak kepada kami ambil satu real case study, real data ataupun dari jurnal yang mana dia menggunakan kaedah itu, tapi dia telah pakai untuk sebagai contoh baru ni satu kaedah tu, dia saya sendiri tak terbayang kaedah tu dia untuk membuat keputusan dalam keadaan yang uncertainty lah kan. Jadi dia apply teknik itu, dia apply untuk menentukan indeks bahaya di kebolehjadian kemalangan di satu highway. Saya ambil paper tu, saya bagi pelajar tu explore dan saya nampak pelajar tu appreciate. Jadi dia menghargai, kaedah ni boleh guna macam ni, dan saya sendiri pun nampak because kita bidang pengajian satu bidang yang satu dinamik yang sentiasa berkembang kan. Kita nampak. Jadi pelajar pun bukan mata jadi dia boleh apply kepada dia punya industri dia. Itu real dia case study. Nampak apa yang dia belajar, dia gunakan untuk apa. So kita tekankan dalam kelas kita, sebenarnya kita cuba tekankan semua pusat, kita cuba tekankan keadaan seperti itu sekarang ni. Kita dengan lain lah. Mungkin kalau 10 tahun lepas, masa saya jadi student, tak ada lecturer datang dia ajar teori ini macam ni. Kita belajarlah. Lepas tu pandai-pandai kita lah kan. Ayat kita dulu, ni belajar ni nak buat apa? Macam tu kan. Jadi sekarang ni, pelajar sekarang ni dia lebih rasional. Dia tak nampak, kalau tak nampak satu tu faedah apa untuk dia, dia tak mau.
Baik. Jadi kita lebih kepada kita cuba ke arah seperti itulah. Bukan Baik. sepenuhnya lah, tapi kita cuba. Baik. Saya nak sentuh pasal siswazah tapi kejap kita nak masuk industrial statistik dulu. Itu kepakaran Dr. Su. Jadi bidang tu sendiri apa genrenya dan biasanya pelajar yang akan masuk ke dalam bidang tu apa yang mereka akan dihidangkan? Okey, untuk industrial statistik ataupun statistik industri, sarjana muda statistik industri ni kita lebih menumpu ataupun fokus kepada bidang-bidang statistik, teknik-teknik statistik yang digunakan di dalam kebanyakan industri. Oh, okey. Dan biasanya macam Dr. Sahuba kata tadilah, kita cuba nak bagi pelajar dia nampak. Sebab bila kita ajar saja teknik statistik tanpa ada aplikasi kepada dunia sebenar, dia orang macam mungkin tak faham lah, tak dapat merasakan kepentingan adanya teknik-teknik tersebut. Jadi kami cubalah untuk mengaitkan dengan kita ada 3 industri utama yang kita cuba nak fokus. Dia sebenarnya dia boleh je pergi mana-mana industri, tapi dalam statistik industri kita fokus kepada 3 industri utama, iaitu industri perangkutan, industri perindustrian dan juga industri perkhidmatan. Jadi pelajar dia boleh memilih kursus-kursus tertentulah di dalam 3 industri ini. Dan macam tadilah, bila mereka belajar teknik-teknik menganalisis data menggunakan statistik, kami akan cuba untuk diorang boleh masuk ke dalam industri-industri tersebut. Yang 3 tadilah. Dan banyaklah pelajar-pelajar kita yang contohnya yang masuk dalam industri perangkutan, dia akan bila praktikum dia pergi ke arah contohnya macam ke arah courier service. Dan dia memang dapat membantu syarikat dan membantu dia sendiri untuk belajar, di sini rupanya teknik-teknik tersebut boleh digunakan. Ini yang seronok bila saya dengar. Dulu-dulu kan, bila sebut statistik, dalam kepala saya, Jabatan Perangkaan Negara. Kita lebih kepada, nak buat survey dan sebagainya. Tapi sebenarnya, semua organisasi memerlukan kepakaran ini. Dalam perindustrian pun banyak. Sebab Baik. perindustrian dia lebih banyak kepada kualiti. Contohnya macam mana kita nak menjaga kualiti. So di situ pun pelajar-pelajar banyak belajar macam mana. Kalau dalam kelas dia orang belajar 3 teknik je dalam kualiti, tapi bila dia orang masuk industri, doktor, saya baru tahulah rupanya ada banyak lagi. Itulah. Sebab itulah pentingnya kita kena dedahkan pelajar-pelajar tu dengan luar lingkup industri jugalah. Dalam bab tu kita kena puji pensyarah. Pensyarah yang membuka minda. Tahniah. Kita pun sedang dalam usaha jugalah. Kita pun tak adalah pernah ada pengalaman dalam industri, dan jadi sebab tu kita perlukan sebenarnya kerjasama daripada pihak industri jugalah. Baik. Saya nak masuk bab pasca siswazah seketika sebab sembang-sembang ni nak dekat 20 minit dah. Sekejap je masa. Bab pasca siswazah. Postgraduate ni dia situasinya berbeza. Ada orang mereka dah habis belajar sarjana muda, mereka terus sambung. Ada orang mereka dah bekerja lama baru ada motivasi nak sambung. Jadi untuk master dan juga PhD yang dihidangkan dalam pusat pengajian ni, biasanya golongan mana yang lebih sesuai untuk masuk ke pasca siswazah ni? Okey. Jadi sedikit history, kalau pada satu masa mungkin 5 tahun 10 tahun lepas, apabila kita sebut pasca siswazah iaitu master atau PhD, adalah satu yang menggerunkan. Pelajar yang nerd saja yang akan pergi untuk sambung belajar. Tapi kita nak, because sekarang ni kesedaran tu dah ada, because di sana, di luar sana, peluang kerja apabila kita nak meningkatkan diri itu, peluang kerja itu apa kita nampak apabila kita ada qualification kita lebih tinggi, maka peluang kita terbuka. Jadi kesedaran tu dah ada. Jadi kita nak cuba mudahkan. Jadi apabila kita letak sebagai full research, ada ikut selera masing-masing lah. Kalau you sanggup untuk macam full research ni, dia tak ada kelas apa-apa. Dia just akan mengambil 2 kelas, 2 paper yang basic kelas. Kemudian dia dengan supervisor dia bergelumang lah untuk menghasilkan satu penyelidikan yang ada sumbangan lah ilmiah. Jadi untuk itu kita ada 3 program, iaitu setiap satu program statistik, matematik dan juga sains pemutusan. 3-3 ada mode dan kita kata penyelidikan penuh lah, master, dan juga pada tahap PhD pun kita ada juga. Dan bermula tahun 2018 kita menyadari keperluan kita menawarkan program yang berbentuk fully
kerja khusus. Jadi di situ kita bagi peluang kepada pelajar yang belajar sepenuh masa, bekerja sepenuh masa. Jadi mereka tak perlulah bergelumang dengan research sangat. Dia ada komponen dia di last kali dia satu komponen projek saja. Jadi kita cuba design dia perlu mengambil lebih kurang 40 jam kredit, 42 jam kredit to be exact. Jadi dia akan ambil beberapa kursus yang berkaitan dengan bidang itu. So untuk itu kita tawarkan 2 program sepenuhnya coursework. Satu dipanggil sarjana sains dalam analisis data. Okey. Dan yang kedua ialah sarjana sains dalam penyelidikan operasi dan analitik. Right. Jadi dua-dua program ini berbentuk kuantitatif. Yang analisis data ni lebih kepada statistik analisis, dia turutan daripada statistik. Yang analitik ni lebih kepada decision sciences. Dan kalau untuk jawab tuan tadi, untuk dari segi pelajar, kita ada macam semester ni pun saya ada mengajar kursus tersebut. Saya ada seorang pelajar yang dah 10 tahun dah bekerja. Dia nampak potensial untuk menyambung pengajian tu. Dia sedang mengambil, dia bekerja dengan satu call center. Jadi sekarang ni dia dalam kelas saya. Semester lepas kita ada seorang pelajar yang dalam dia berbina, dia dalam industri insurance. Jadi dalam portfolio management and so on. Dia pun dah banyak pengalaman. Dia sahabat classmate kepada salah seorang pensyarah kita. Jadi maksudnya imagine lah berapa umur dia, dalam 40-an, tapi dia semangat dia dan dia excel, dia dapat A and A+ and so on. Jadi nak bawa tu because kita pecahkan dia kepada blok dan kita cuba tawarkan, itulah cuba mudahkan. Baik. Itu dia. Saya seronok dengar kepakaran ketiga-tiga mereka. Tapi kita berhenti sekejap boleh? Kita berhenti sekejap untuk mungkin minum sekejap. Lepas tu kita akan sambung balik perbincangan sebab saya nak tahu lebih lanjut tentang satunya peluang kerjaya lah kepada terutama undergraduate. Yalah, apa-apa belajar pun kita mesti nak tahu kat mana kita selepas tu. Yang dah bekerja sambung tu, itu mungkin peningkatan kerjaya. Yang ni peluang kerjaya baru ni penting juga untuk kita cerita kepada penonton kita. Semuanya akan kita bawakan dalam UUM Today selepas ini. Hello Sintok, kembali bersama saya Syahril Sarafuddin untuk program UUM Today pada hari ini. Dan tuan-tuan dan puan-puan,
Tadi sebenarnya banyak yang kita kongsikan bersama dengan 3 tetamu istimewa menceritakan apa yang tuan-tuan dan puan boleh dapat jika tuan-tuan dan puan masuk dalam pusat pengajian sains kuantitatif ataupun ringkasannya SQS. SQS is School Quantitative Sciences. Itu dia SQS. Dan 3 tetamu yang saya bawakan tadi memang seronok bercerita. Jadi hari ini ataupun saat ini kita nak sambung kembali terutama dari sudut peluang kerjaya. Saya kenalkan sekali lagi kita masih lagi bersama dengan Profesor Madya Dr. Jafri Haji Zulkifli Hiu. Dan di tengahnya adalah Dr. Sahuba Ali dan di hujungnya adalah Profesor Madya Dr. Suhaida Abdullah. Okey lagi ya? Okay. Minta masa 20 minit lagi boleh? boleh. Di masa pensyarah ni sangat berharga nak tanda paper lah, nak buat itulah, supervisor lah dan sebagainya. Tapi saya rasa peluang ni pun penting juga untuk kita sebarkan ilmu kepada para penonton semua. Tadi kita dah cerita tentang statistik industri, kita dah cerita pasca seluruh. Saya terlupa tadi tentang pemutusan, sains pemutusan. Dalam bahasa Inggeris, decision science. Bila dalam bahasa tu pemutusan, sains pemutusan, dia macam janggal sikit. Tapi kita kena cerita, Dr. Jeff. Okey. Seingat saya lah, waktu ditawarkan program ni, sebab bila kita nak tawarkan dekat KPT, dia mesti tukar kepada bahasa Melayu. Okey. Jadi decision tu adalah asalnya datang daripada putus, kata putus. Betul. Jadi kalau kita buat, kita kata kita namakan program tu sains pembuatan keputusan, dia dah jadi macam verb. Which is mungkin tak boleh lah KPT. Jadi pemutusan tu jadi macam sort of macam kata nama. That's why jadi sains pemutusan. Tapi masalah bila namakan sains pemutusan ni, ramai sebab bila dalam UPU tu tak ramai yang pilih disebabkan sains tu ada. Student yang tak suka fizik, kimia, bio, dia memang takkan pilih. Sebab banyak saya pergi promosi tu memang dia kata, oh saya ingat belajar fizik, kimia, bio. Which is memang tak ada langsung belajar benda tu. I see. So bila kita terangkan dalam bahasa Inggeris, bila kita tanya apa maksud decision? Buat keputusan. Itulah pemutusan. Jadi baru dia nampak, oh so yang ni belajar untuk buat keputusan lah. Baru dia nampak yang tu. Okey. So dia senang cerita antara banyak benda, dia banyak teknik nak buat keputusan ni based on the problem. Kalau misalnya kita ada problem macam kita nak cari jarak terdekat, kita akan guna teknik yang network model. Okay, kalau misalnya kita ada masalah dalam kilang, kita nak tengok produk mana yang ada defect apa semua ataupun lambat produk tu berjalan, kita akan gunakan simulation. Banyaklah sebenarnya. So kalau dari segi, kalau nak kata dari segi kerjaya tu, saya selalu tanya dengan kalau saya buat promosi, saya akan tanya dengan student. Company apa, department apa yang tak buat keputusan? Cik Syarif boleh jawab? Zero lah. Tak ada kan? So maksudnya orang akan tanya, saya nak kerja mana nanti? Okey, so macam Cik Syarif jawab lah. Maksudnya boleh je masuk mana-mana bidang. Sebab setiap company, setiap department dia of course akan ada masalah dia. Betul. Sama ada dari segi sumber dia, sama ada macam mana dia nak optimize dia punya tu, jadi jadual kerja apa semua tu. So maksud saya sekarang ni, kalau nak kerja tu, dia boleh masuk mana-mana bidang sahaja. Ada macam alumni decision science ni yang kerja dekat bursa. Dia jadi head of data analytics. Lepas tu ada yang kerja dekat airport. Okey, dia kerja dekat MAS lah. Garuda pun ada kalau tak salah. Dia jadi macam ticketing officer. Bukan ticketing, dia macam route planner. Jadi kan kita nak susun jadual dari segi pilot, dari segi semualah kan. Jadual tu kan ada yang bawa untung, ada yang tak bawa untung, berapa kali nak. Benda-benda tu yang kita akan buat. Maksudnya memang orang kata macam kerja harian lah. Macam tu. Jadi kalau orang tanya dengan saya gaji tu, saya tak berani nak kata pasal gaji lah. Tapi subjektif. Basically, banyak student yang macam student saya pun ada, kalau 4 orang pergi praktikum, 2 orang tu memang akan diserap. Sebab projek kami waktu praktikum tu, dia mesti cari problem dalam company. Dia guna teknik apa-apa yang ada, dia solve yang tu. Jadi company akan nampak, oh budak ni boleh buat keputusan. Maksudnya dia boleh buat sort of macam model, boleh buat something yang memberi beneficial pada company lah. Maaf Celah, maksudnya di peringkat sarjana muda pun keupayaan membuat keputusan tu dah boleh di tidak semestinya master. PhD. Projek diorang memang wajib ada satu projek cari problem dalam company, dia buat keputusan. Macam saya lah, saya lebih kepada macam sistem dynamic. Sistem dynamic ni macam bila orang nak solve problem, orang biasanya dia akan ambil 2 variable saja. Maksudnya kita solve yang ni, dia akan solve yang ni. Walhal dalam dunia ni semua berkait rapat. Betul kan? Setuju. Contoh macam kita ambil PTPTN. Orang kata okey kita masukkan PTPTN. So ada kemungkinan tak bila masuk PTPTN tu pelajar akan malas.
Betul. Lepas tu bila ataupun banyak masalah lah. Jadi bila kita gabungkan tu, dia akan jadi satu problem yang kompleks. Jadi time tu lah kita modelkan masalah tu macam mana kita nak solve supaya setiap daripada komponen yang ada dalam satu sistem tu boleh jadi optimize. Tu maksud saya pemodel itu yang maksud saya kita modelkan kita punya problem and then kita solve problem tu. Saya rasa saya sebagai orang media, banyak benda saya belajar. Modelkan masalah, solusinya boleh kita capai lepas tu. Menarik ya. Okey. Baik. Kalau dalam bidang statistik industri pula, adakah sama skop kerjanya ataupun ruang kerjayanya mungkin akan lebih berbeza dengan sains pemutusan tadi? Dia disebabkan kami mempunyai asas yang sama. Jadi skop kerja dia lebih kurang. Lebih kurang, orang nampak macam lebih kurang sama tapi sebenarnya tak sama. Tapi skop tu masih samalah macam Dr. Jeb katakan tadi. Jika setiap company ataupun setiap organisasi perlu membuat membuat keputusan. Untuk statistik pula, di mana-mana ada data, di situ kita boleh masuk. Kalau pelajar tanya saya, selepas ni kita nak jadi apa? Dari segi kerjaya lah. Maka saya selalu kata, sekiranya awak boleh dapatkan data daripada organisasi itu, maksudnya kalau organisasi itu ada data, maka awak ada kerja di situ. Tak kira lah di mana-mana, di dalam bahagian human resource ke, even di dalam bahagian kejuruteraan ke, ada kita punya pelajar yang bekerja di dalam bidang kesihatan, ada yang bekerja dalam bidang pejabat negeri pun ada, jadi banyak, dia memang tidak tersekat ataupun terkongkonglah dalam satu bidang sahaja. Macam yang kata tadilah, kami memberi pelajar pendedahan kepada 3 industri utama, tetapi sebenarnya mereka boleh pergi mana-mana industri pun. Okey, baik. Dan ini mungkin berbeza sedikit dengan pasca siswaza. Kalau dulu kan kita skeptikal, ambil master, ambil PhD, ini nak jadi pensyarah ni. Dia lebih kepada ambil ilmu tu nak mengajar. Tetapi sebenarnya ilmu di peringkat master PhD ni pun kalau kita gunakan di organisasi, itu pun hebat sebenarnya kan. Mungkin ruang kerjaya skopnya mungkin sedikit berbeza berbanding mereka yang di peringkat bachelor. Okey. Jadi untuk kalau pasca siswaza, secara asasnya, because kita ada dua kategori pelajar yang untuk pasca siswaza. Satu yang fresh, dia habis degree dia nak terus nak belajar. Tapi kalau satu lagi adalah kategori yang mana dia telah bekerja, macam saya kata saya sebut tadi, sudah 10 tahun 15 tahun bekerja, dia nampak peluang peningkatan kerjaya dia itu, so dia mengambil. Jadi dua skop yang berbeza lah. Tapi lebih kurang bidang dia masih sama. Jadi apa yang kita mengajar, kita mungkin akan mengulang bidang yang sama, subjek yang lebih kurang sama, tapi lebih mendalam. Lebih mendalam. So pendekatan dia lebih kepada bukan setakat belajar dari satu teknik-teknik ataupun approach yang telah pun establish, yang very basic techniques, tetapi because apabila kita lihat over the time, apabila masa berlalu, penyelidik akan ubah suai mengikut keadaan, mengikut keperluan. Dia akan buat contoh kalau kita ambil satu kaedah macam system dynamics. Dynamics tu dia ada satu model yang asas dan dia ada model yang telah ditambah baik oleh penyelidik yang akan datang, yang mana dia menyesuaikan dengan masalah-masalah yang berbeza. Macam contoh saya bagi tadi itu, satu kaedah yang kita kata AHP, Analytical Hierarchy Process. Itu adalah satu kaedah yang boleh digunakan dalam buat keputusan untuk dalam bidang apabila kita ada faktor-faktor kualitatif kebanyakannya. Jadi bagaimana kita nak strukturkan problem itu. Kita telah mengajar pada peringkat ijazah sarjana muda, kita telah mengajar. Tapi yang itu kita mengajar very basic textbooks punya approach. Tapi saya nampak apabila kita mengajar subjek yang sama di peringkat sarjana, jadi apa yang kita buat ialah kita cuba bawa masuk real application cases. Jadi dia boleh nampak dan kita nampak pelajar tu boleh nampak, dia boleh modify, dia boleh apply kaedah itu ke dalam industri dia. Macam saya kata, pelajar saya nak apply HP ke dalam telemarketing. Macam nak optimize telemarketing. Jadi kalau kerjaya ni, macam saya kata kalau undergraduate, concern dia because dia dalam dunia ni ada hanya beberapa bidang saja yang kita sebut, kita tahu kerjaya. Doktor, kita tahu dia nak buat apa. Engineer, kita tahu dia nak buat apa. Accountant, kita tahu dia nak buat apa. Selain pada itu, kebanyakan bidang kita tak boleh bagi tahu you akan jadi apa. Betul tak kan? Jadi saya juga apabila saya mengajar dalam kelas, saya selalu kata sebenarnya paling kurang itu minimum lah, bukan itu yang dia dapat. Paling kurang you dapat ialah you akan diajar
untuk berfikiran secara kritikal, secara analytical apabila because pembuatan keputusan adalah sesuatu yang tak boleh lari. Bukan saya bukan bercakap tentang design science sahaja tetapi statistik ataupun matematik, satu lagi program kita ada matematik. Tiga-tiga program itu apabila dia berurusan dengan data dan kaedah-kaedah yang tertentu apabila dan dia cuba menggunakan dia yang terbaik, olah dia terbaik mungkin supaya dapat membuat satu keputusan yang terbaik untuk organisasi dia. Because sentiasa kita tak boleh buat keputusan ikut suka hati kita. Jadi satu yang tak boleh lari. Jadi minimum you akan dapat ialah secara analytical. Jadi apabila you masuk dalam industri mana pun you boleh mengaplikasikan kaedah itu untuk membantu you membuat keputusan. Jadi kita tak tekankan yang berdata saja. Kita tekankan kaedah-kaedah yang mempertimbangkan faktor-faktor kualitatif. Dalam kualitatif data analisis kita ada, sistem dynamics kita ada, AHP kita ada. Jadi di mana because apabila kita kata pembuat keputusan, dia lebih kepada data. Kita kena work with data and so on. Tak. Kita ada banyak keadaan di mana kita deal dengan qualitative factor. Jadi persepsi orang, ranking dan sebagainya, persepsi. Jadi dia cuba buat keputusan mengambil kira seperti itu. Kita juga mengajar yang tu. Jadi dia boleh kombinasikan dua-dua, kita dapat satu yang lebih baik. Itu yang kita ajar. Jadi pada master kita lebih kepada tekankan aplikasi. Jadi dia boleh integrate dalam dia punya kerjaya dia. Itulah lebih. Maaf cakap, saya pun itulah persepsinya dulu. Tapi bila dengar cerita ni, masa tertampar sekejap. Betul lah tu. Kadang-kadang kita judge awal disebabkan nama ataupun skeptikal kita masa zaman belajar dulu. Tetapi bila kita dengar, kita masuk tengok, ada senario yang sangat positif dalam bab ni sebenarnya. Okey, satu part yang paling kritikal juga untuk mahasiswa pilih universiti, pilih bidang, kadang-kadang mereka mungkin tanya diri sendiri, kalau universiti ni apa cadangan ruang pekerjaan ataupun apa koordinasi, kolaborasi dengan syarikat-syarikat yang mungkin dibawa nanti sebab student biasalah kan. Kadang-kadang nak cari kerja sendiri, kalau ada pasaran yang tolong bawa, mereka pun suka. So saya nak tahu dalam bidang ni, adakah ada koordinasi khusus, kolaborasi khusus dengan syarikat-syarikat ke yang dibuat oleh UUM dalam pada nak menempatkan anak-anak kita nanti ni? Kita Dr. Su dulu boleh? Okey. Biasanya kalau semasa praktikum lah, biasanya ketika praktikum tu baru pelajar-pelajar kita kebanyakannya mendapat tempat. Kalau mendapat tempat di organisasi, contohnya boleh sebut ke company? Tak boleh kot. Jenis-jenis company lah kot. Mungkin dari segi company yang elektronik ataupun yang kebanyakan yang production. Mereka suka sebenarnya pelajar-pelajar statistik industri contohnya. Mungkin decision science pun banyak juga, tapi selalunya selepas masa praktikum tu, selepas tu memang pelajar-pelajar kita akan terus diserap. Terus diserap. Dan pelajar kita yang telah diserap tu pula biasanya dia akan panggil balik. Contohnya dia punya ketua unit dia ataupun dia punya supervisor dia di industri. Dia dah bekerja. Okey. Mereka akan minta balik pelajar ni tadi, okey, boleh panggil tak? Ada junior-junior tak yang nak datang balik ke company kita kan, mungkin sebagai intern. Selalunya bermula sebagai intern lah, sebagai pelajar praktikum. Sebab kalau kita nak buat program yang terus company datang rekrut tu, kita belum ada lagi lah sampai ke tahap tu. Tapi setakat ni memang waktu praktikum tu memang masa yang paling sesuai lah. Industri macam statistik industri pun kita beri masa sehingga 6 bulan pelajar praktikum. So memang company sangat suka tempoh yang lama tu, dan diorang memang boleh ambil terus dan memang akan panggil balik. Selalunya memang company yang besar-besar tu diorang akan panggil semula. Cuma dalam hal ni saya tertarik, ada satu akademia sebut, saya lupa nama dia, kata kita tak nak lahirkan generasi yang terlalu lembik, lemah sampai kita hidangkan semua. Jadi praktikum ni sebenarnya usaha pelajar. Mereka cari dan lecturer bantulah. Takkanlah lecturer nak panggil syarikat, itu terlalu mudah untuk pelajar. Dalam bab tu Dr. Jeff pun setujulah kan? Setuju. Sebab kebanyakan student memang disuruh cari sendiri. Disuruh cari sendiri. Tapi kami akan bantulah. Contohnya saya akan tanya, sebab saya jadi pengurusi program dah lama, dah 6-7 tahun. Hampir 7 tahun lah. Memang saya banyaklah kontak dengan junior-junior student. Diorang kan pakai abang Jack kan. Jadi saya akan tanya, ada tak kekosongan daripada tempat korang yang intern tu? So saya akan sebarkan pada student.
student usaha sendiri. Mereka usahalah. Diorang kena usahalah sebab kita takkan carikan tempat untuk diorang. Diorang ada juga pernah tanya dengan saya, kalau tak dapat tempat macam mana Abang Jeb? Cari juga. Tak kira, cari. Sebab diorang ni bila diorang kadang-kadang diorang lupa diorang dah belajar apa. Betul. Jadi saya akan terangkan balik you belajar apa dalam decision set. Subject linear optimization belajar apa? Sistem dinamik belajar apa? Heuristic belajar apa? Cerita balik benda tu dalam simple term, masukkan dalam resume, hantar dekat company. Biasanya memang dapat. Sebab dia nampak student tu boleh buat, oh ini bagus ni, boleh buat keputusan. Tak kisahlah masuk bidang apa pun. Tapi jenis yang boleh buat keputusan. Lagilah kalau jenis yang company yang ada banyak data. Sebab data ni bila bermain dengan data, kita boleh dapat satu pattern yang mana kita boleh buat keputusan. Saya bagi contoh lah macam selalu pergi promosi. Sebab saya memang selalu pergi promosi. Data PTTN contohnya. Ada lebih kurang 3 juta peminat contoh lah kan. So daripada itu bila kita korek, kita akan dapat satu pattern. Orang bayar macam mana, orang tak bayar macam mana, orang yang kejap bayar, kejap tak bayar macam mana kan. So daripada pattern tu, bila dapat tu, kita akan fit dengan orang yang baru, dapatlah keputusan. Orang ni sesuai ataupun tidak. Itu contoh pembuatan keputusan. Menggunakan teknik yang itu kita panggil sebagai data mining lah. Kita dapatkan pattern data tu. Okey, baik. Wah, menariklah sebenarnya. Usaha student tu sendiri, dia kena ialah. Kalau terlalu kita suap bahaya juga sebenarnya untuk generasi yang berikutnya. Dan ceritanya untuk pasca siswazah pula, mungkin kita ada beberapa minit lagi berbaki. Cara pembelajarannya macam mana? Ada setengah yang dah bekerja ni kan, nak jumpa. Kalau yang buat full research tu mungkin dia boleh plan masa, tetapi yang coursework ni mereka nak kena masuk kelas. Jadi yang dah berkejaya ni, adakah fleksibel sebenarnya untuk pembelajaran? Jadi sebenarnya kita cuba ambil kira yang tu dalam mengatur jadual kelas. Jadi apa yang kita buat ialah kita selalu letakkan kelas tu, cuba letakkan pada hujung minggu. Jadi apabila pasca siswa ni dia ada 2 mode, sebagai secara sambilan dan juga sepenuh masa. Siapa yang berkelapangan dan juga boleh mengambil cuti, bergaji dan so on. Jadi dia bolehlah sambung secara sepenuh masa. Sepenuh masa tu dia kena ambil lebih kurang 4 kursus. Tapi kalau katakanlah you memang bekerja dan bercadang untuk menyambung pengajian, boleh ambil secara sambilan sahaja. Sambilan tu satu semester minimum ambil 1 paper pun cukup. Tapi tempoh tu lambat sikit lah. Tapi dan kita mengambil kira because kita ada 2, kita juga cater untuk ada pelajar yang dari segi Kedah and so on, yang mana cuti hujung minggu dia Jumaat dan Sabtu. Kita ada pelajar dari negeri lain hujung minggu dia Sabtu dan Ahad. Jadi apa yang kita cuba tu, kita cuba accommodate pelajar tu. Jadi kita cuba letakkan, kita sacrifice pun syarat perlu sacrifice lah. Hari cuti kami perlu sacrifice. Kami aturkan kelas pada Jumaat dan Sabtu. Jadi pelajar boleh join lah kan. Jadi and sambilan tu dia boleh mengambil secara at their own pace. Jadi sambilan tu kami galakkan, dan kita ada ramai pelajar yang mengambil secara sambilan, dan kita cuba atur kelas pun supaya tak berapa membebankan sangatlah. Jadi itu approach pendekatan yang kita gunakan. Okey, baik. Tak ada jalan apa ni kita sebut itu kalau kita niat nak belajar tu ada caranya, ada jalannya sebenarnya. Okey, berbaki dalam 2 minit lagi, mungkin saya nak minta setiap orang kalau kita boleh rap ataupun kita boleh kongsikan sekali lagi bagaimana cara untuk mereka nak memohon pula. Kalau yang berminat, dia punya kemasukannya biasanya bila dan cara yang paling mudah untuk memohon. Dr. Jaf dulu. Okay. Kalau untuk undergraduate melalui UPU je lah. Itu memang tak boleh lari. Tak boleh lari lah, UPU lah kan. UPU je lah. And then saya nak galakkan, senang cerita, saya pernah pergi jadi part of panel untuk pengambilan pelajar tu. Kalau nak dapat, cari program yang kurang glamour. Kurang glamour tu salah satunya sampung keputusan. Sebab orang tak tahu kan. Jadi reasonnya sebab bila tak ramai orang minta, jadi tempat nak masuk tu senang. Betul juga kau. Belajar dulu, datang dengan kami sediakan skill pembuatan keputusan. InsyaAllah company suka. Abang Jack punya ayat. Okey, kalau untuk pasca siswazah pula, pasca siswazah kita ada website melalui Awang Saleh Graduate School, because kita di bawah College of Arts and Sciences. So kita ada Awang Saleh Graduate School, kita ada website. Pengambilan pelajar terbuka sepanjang masa, dia boleh apply bila-bila masa. Untuk mod penyelidikan, dia boleh mulakan pengajian pada bila-bila masa sahaja. Dan untuk secara kerja kursus, secara kerja kursus kita ada 3 semester. Kita ada semester September, semester Mei dan juga semester September, Januari dan juga semester Mei. 3 semester dalam setahun. Dia boleh memohon secara online saja dengan memenuhi dokumen-dokumen diperlukan lah. Baik. Dan akhir sekali, Dr. Su. Motivasi sikitlah kepada adik-adik kita yang mungkin skeptikal. Susahlah sains, susahlah matematik. Macam mana kita nak
datang dulu, belajar dulu dan kebanyakannya pelajar-pelajar kita kalau kata dia tak pernah, contohlah dia minta program lain, tiba-tiba diberi program yang berada di bawah sains kuantitatif, bila dia masuk je baru dia terbuka minda dia dan baru dia rasa, oh rupanya ini di dalam sains kuantitatif. Dan kalau orang tu dia suka sangat data, dia suka benda-benda sains tapi dia tak suka masuk lab. Rasanya sains kuantitatif ni adalah bidang yang sesuai untuk dia. Dia tak suka membaca, dia tak suka benda-benda yang history macam tu kan. Tapi dia suka sains. Cuma dia tak suka masuk lab. Buat uji kaji, masuk bahan-bahan tersebut tak suka. So datanglah ke sains kuantitatif sebab memang kita ada lab tapi bukan lab kimia macam itulah tak kita ada lab komputer dan kita pelajar akan diberi pendedahan penggunaan software dan sebagainya lah. Alhamdulillah. Baik, itulah dia. Kadang-kadang ialah di peringkat yang lebih besar kan, ijazah sarjana muda, master, PhD, cara belajarnya lain. Kita duk ingat masa sekolah dulu sains je itulah skopnya. Matematik je itulah dia sampai kita takut nak ambil. Tapi saya dulu ambil statistik sebab saya tak nak berjumpa dengan bahan uji kaji. Oh macam tu. Sebab saya tahu bila masuk statistik je memang saya tak akan jumpa dah dengan bahan-bahan kimia macam tu kan. Okey, baik. Wah, seronok sebenarnya. Lebih kurang 40 minit kita bersembang. Banyak ilmu yang saya dapat juga. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih. Hujung sana Profesor Madya Dr. Suhaida Abdullah. Anda akan bertemu barisan ini jika anda masuk ke Pusat Pengajian Sains Kuantitatif dan juga di tengahnya terima kasih banyak Dr. Sahuba Ali dan Brother Jeb. Abang Jeb. Ada pun boleh. Dr. Profesor Madya Dr. Jafri Haji Zulkifli Hiu, pengerusi program Sarjana Muda Sains Pemutusan. Terima kasih semuanya. Sudi bersama Hello Sintok pada hari ini dan insya-Allah saya harapkan banyak ilmu yang kita dapat dan ini mungkin boleh memberikan pencerahan lah kepada anda yang sedang berkira-kira bercongak-congak bidang apa yang nak sambung selepas ini. InsyaAllah. Saya nak tutup perbincangan kita pada hari ini dengan satu baik kata-kata indah yang pernah disebut oleh Jalaluddin Rumi, antara ilmuwan yang sangat kita kagumi. Katanya, pendidikan bukan sekadar untuk memenuhi satu ruang kosong dalam diri, tetapi ia sebenarnya satu proses untuk menyalakan api semangat dalam diri kita. Okey? Jadi fikir-fikirkanlah. Kita jumpa lagi dalam Hello Sintok. Saya Syaril Serapuddin. Assalamualaikum.